الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tabi bil khair. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang hormati Tuan Imam, seluruh terkuasa surau, pengurusinya, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, tersyukur pada Allah Ta'ala dengan kesempatan Allah Ta'ala berikan kepada kita dapat kita bertemu dalam siri kuliah maghrib kita, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberikan oleh Allah manfaat bersama. Dapat kita berkongsi kebaikan, dapat kita memanfaatkan masa kita daripada diluangkan masa begitu saja. Kalau tidak kita mengisikan masa pada waktu ini, saya kita akan leka. Boleh jadi kita akan leka daripada sembahyang maghrib berjamaah. Boleh jadi kita akan lewatkan sembahyang maghrib. Boleh jadi kita akan sembahyang isyak pun lewat, tidak berjamaah. Oleh sebab itulah kita mengisi disebut sebagai sa'atul kunuz. Masa yang di antara maghrib dan isyak ini diberi gelaran oleh Nabi SAW sebagai jam yang amat berharga, yang dianggap oleh Nabi harta karun dalam masa. Diumpamakan harta karun kerana walaupun masa yang begitu singkat, masa yang begitu pendek, tapi cukup bermakna, cukup berharga kalau kita dapat mengisinya. Pertama, kita boleh menghimpunkan dua waktu salat berjamaah kalau kita berjaya mengisi masa ini. Karena dua waktu salat yang amat dekat di antara satu sama lain ialah maghrib dan isyak. Waktu satu salat yang lain agak jauh. Zuhur dengan subuh jauh. Subuh dengan zuhur dengan asar agak jauh. Asar dengan maghrib agak jauh. Tetapi maghrib dengan isyak ialah waktu yang paling hampir di antara satu sama lain. Oleh sebab itulah kita, kalau waktu sebegini pun tidak dapat kita melapangkan masa kita, masa itulah kita akan merugikan masa yang diberikan oleh Allah, yang cukup berharga dan bermakna dalam hidup kita. Masa yang diberikan oleh Allah itu tidak akan datang balik. Masa tidak akan menyebelahi siapa-siapa pun, tidak akan berpihak pada siapa-siapa. Masa tidak akan membela kita. Masa tidak akan ditundakan untuk kita. Masa tidak akan menunggu kita. Masa tidak akan menangguhkan buat kita. Bila datangnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, habis tempoh kita, mati kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika hadirnya ajal peruntukan Allah untuk hidup, datangnya mati,
masa itu, mati itu datang. Bila mati datang, masa ni tidak akan tunduk kepada kehendak kita. Dia tidak boleh lagi mengarahkan masa, wahai masa, tunggu seminit, saya nak beribadat sekejap sebelum nyawa saya sampai, ataupun nyawa saya diambil oleh Allah. Tak boleh dah. Itu yang dikatakan masa. Ulama menyebut bahawa masa ini umpama pedang. Al-waqtu kas-sayf. Ila taqta'ahu yaqta'ka. Kalau kamu tidak menggunakan masa, dia akan memotong diri kamu sendiri. Imam Ghazali menyebut masa ni ada 3. Satu, masa yang lalu. Imam Ghazali tanya anak murid dia, apakah benda yang paling jauh dari kamu? Apa yang benda yang paling jauh? Murid dia tanya, jawab macam-macam jawapan. Lalu kata Imam Ghazali, benda yang paling jauh daripada kita ialah masa yang lalu. Walaupun seminit yang depan, tapi tak boleh kita patah balik. Kalau patah balik pun tak boleh, terlalu jauh. Itu kita masa yang lalu. Kemudian masa yang akan datang belum pasti. Yang penting adalah masa sekarang. Kita ada sekarang ni, yang kita ada usia kita, umur kita ada, masa Allah Ta'ala beri kita boleh celak, boleh nyawa, boleh hidup, boleh makan, boleh datang surau, boleh ibadat, boleh solat, boleh puasa, boleh sedekah, boleh kerja. Semua ni masa. Kalau tidak pada masa, tak boleh kerja. Kalau tidak kena masa, tak boleh ibadat. Kalau tak kena masa, tak boleh buat apa sahaja. Maka amat berhargalah masa. Lebih-lebih lagi masa untuk kita isi beribadah kepada Allah Ta'ala. Masa yang kita gunakan untuk dihabiskan dan didapat, perolehi dapat ganjaran daripada Allah. Dan ingatlah, masa ni salah satu daripada soalan Allah. Allah Ta'ala akan tanya tentang masa yang Allah peruntukkan buat kita. Apa dia? Yakni umur. Umur tu ialah masa. Dan umur ni salah satu soalan yang ditanya oleh Allah pasti di akhirat. Sabda Nabi SAW, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan melangkah, berganjak, berjalan kaki anak Adam di padang mahsyar tidak akan berpindah tempat mereka, melainkan mereka akan ditanya 4 hal. Salah satunya an umrihi. Allah Ta'ala akan tanya tentang umur masa kita. Allah tanya kita 40 tahun hidup buat apa? Kan? Allah tanya 60 tahun, Allah Ta'ala bagi buat apa 60 tahun? Buat apa dengan umur 60 seperti ini? Buat apa aku tanya Allah Ta'ala bagi kita umur 30 tahun ni buat apa? Buat apa? Buat apa? Allah Ta'ala tanya kita. Tanya habis. Pasal umur kita, jasad kita, roh kita, semuanya milik Allah. Allah Ta'ala pinjam kepada kita sat. Pinjam sat dia, sekejap dia. Ada yang Allah Ta'ala bagi pinjam 40 tahun. Waktu habis 40 tahun. Ada yang Allah Ta'ala bagi pinjam 50 tahun, habis dia. Ada yang Allah Ta'ala bagi pinjam 10 tahun pun ada. Maknanya semua ni pinjaman. Bila sebut tentang pinjaman, Allah Ta'ala akan minta balik. Dan Allah tanya, buat apa? Buat apa dengan aku balik ni? Masa ni baik tu rugilah kita ni, ya Allah, yang mensia-siakan masa kita, lalu kita mengabaikan masa yang selama-lamanya. Pada hari akhirat esok Allah Ta'ala matikan masa. Tak ada lagi masa ni. Maka kalau orang itu hiduplah selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Duduk dalam syurga, sihat selama-lamanya. Tak dimakan masa kita. Jasad kita tak dimakan masa. Tubuh kita tak dimasukkan masa. Maknanya diri kita tak dimakan masa, tak dimakan usia. Bila duduk dalam neraka, na'udzubillah pun, ahli neraka pun, Allah Ta'ala matikan masa untuk dia akan mati selama-lamanya. Diseksa tanpa henti.
tanpa mati. Tidak mati dah. Habis dah. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Pada hari akhirat, pada hari pembalasan, Allah Ta'ala matikan kematian. Kematian itu mati, tak dihidupkan. Maknanya fungsi kematian itu sudah tidak ada lagi. Yang tinggal ialah kehidupan. Yang tinggal ialah siksaan. Kehidupan dengan nikmat ataupun kehidupan dengan siksaan. Itulah Allah Ta'ala kekal. Kalau Allah itu masuk surga, Allah Ta'ala kekalkan kehidupan dengan nikmat selama-lamanya. Allahu Akbar. Kita korban sikit ke, penat kita di atas dunia, korban saja. Allah Ta'ala balas dengan kehidupan dengan nikmat selama-lamanya. Kenapa kita tak boleh habis saja? Umur kita yang 40-50 tahun untuk Allah, sedangkan Allah Ta'ala nak balas dengan selama-lamanya. Kan? Ni orang yang tak sedih. Dia tahu dah lepas ni dia akan dibangkitkan oleh Allah. Lepas ni tak mati dah. Lepas ni Allah nak balas dia sudah neraka. Kenapa duk pilih lagi dunia yang sakit? Kenapa? Kenapa kita duk pilih sangat? Yang kita sayang sangat, yang kita cuai sangat, dunia yang sementara, sekejap saja. Sekejap saja. Ada orang mati 25 tahun, ada orang mati muda lebih dari itu, ada orang mati umur 40, ada 45, ada 20, 20. Semuanya akan merasai benda yang sama, itu mati pilihan di Allah Ta'ala. Jadi sebelum Allah Ta'ala hentikan switch off nyawa kita, baik kita beramal, baik-baik kita mengaji, kita beribadat, kita sembahyang, kita buat kerja benda baik, kita isi masa kita, jangan kita lalai. Orang Islam ni patutnya mendahului dalam menghargai masa. Orang Islam mendepani, kerana masa itu dianggap oleh Islam sebagai satu perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah. Ada orang dunia ni dia jaga masa, tapi dia menjaga masa untuk duit. Nak dapat untung, nak disayangi pelanggan, nak disukai oleh customer, nak ambil hati majikan. Tetapi kita masa Allah Ta'ala perintah, wal asri innal insana lafi khusr. Wahai manusia, ingat ayat tersebut, wal asri, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah menandakan kesungguhan Allah, ketegasan Allah Ta'ala tentang dia nak suruh umat dia perhati masa, jaga masa yang aku berikan apa. Innal insana lafi khusr. Masa itu selalunya manusia mensia-siakannya dan merugikannya. Aku bagilah sikit, nak dibandingkan dengan akhirat, kemudian dia sia-siakan pula. Ini manusia yang menciptakan, kata Allah. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana penyelesaiannya? Nak keluarkan kita daripada golongan orang yang Allah kata hampa ni orang yang merugikan masa. Allah sebut tiga benda. Inna illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Pertama, orang yang terkeluar daripada orang yang merugikan masa dia ialah orang yang beriman dan dia beramal soleh. Beriman saja tak cukup. Oh, saya beriman hari akhirat, saya beriman dengan Allah Ta'ala beri rezeki. Kalau tanya orang-orang yang berniaga, kata Allah yang beri rezeki. Tapi bayang tak? Rezeki siapa bagi? Allah. Tuhan beri rezeki. Rezeki siapa bagi? Allah. Sihat siapa bagi? Allah. Bayang tak? Tak cukup syarat. Pasal yang dia dapat rezeki itu untuk dunia dia. Yang dia dapat rezeki, dia beri dapat duit, dia beri belanja, bagi anak pergi sekolah, bagi bini dia makan, apakah beli kereta, beli rumah, dekat dunia. Dia tak pergi ke akhirat. Kita beli kereta masuk